Contoh yang kedua untuk total differentiation. Okay, diberikan z equal to 3x square tolakkan dengan y, x, find dz, perubahan yang berlaku pada z nanti. Okay, jika sekiranya koordinat yang diberikan varies from 1 to 1.01 1.98. Alright, ini adalah koordinat asal, ini adalah koordinat yang terakhir bila berlaku perubahan. So maksud dia sekarang 1, 2 ini merujuk kepada x1, y1. Yang ini pula merujuk kepada x2, y2. Alright, koordinat asal, initial koordinat, koordinat yang terakhir. Okay, so jika sekiranya berlaku keadaan seperti ini, right, you nampak ada perubahan satu nilai. Dalam kes yang ini kita akan menggunakan rumus kita akan gunakan rumus delta z equal to do z over do x delta x campur do z over do y delta y. Now, apa yang cuba ditunjukkan di sini pada rumus ini adalah delta yang ini, delta z. Delta z bermaksud perubahan kecil yang akan berlaku pada z. Kenapa perubahan kecil? Kenapa ada perubahan yang berlaku pada z? Because ada dua koordinat yang berbeza. Koordinat asal berubah ke koordinat yang terakhir, yang ini. Okay, so bermaksud di sini x berubah. Akan ada satu perubahan kecil pada x, iaitu delta x. Y juga berubah, so that means ada satu perubahan kecil pada y, iaitu delta y. Cara penulisan, you tengok dekat sini, find dz. Ini delta z, dia menghendaki dz, ianya adalah benda yang sama, perubahan pada z. Ini juga perubahan pada z. In just that, bila dia tulis sebagai delta z, bermaksud sekarang delta ini menunjukkan perubahan kecil yang berlaku. Still kita kena tengok perubahan pada z, benda yang sama. So kalau soalan menghendaki kita mencari dz, right, so jawapan nanti you boleh letak dalam bentuk dz. Alright, kalau you nak letak delta z pun tak ada masalah sebenarnya, sebab still ianya merujuk kepada perubahan kecil yang berlaku pada x dan juga y. Alright, selepas ini saya akan tunjukkan. Okay, so langkah pertama yang perlu kita buat sentiasa rujuk. Kalau tengok di sini kita ada do z over do x dan do z over do y. Bermaksud you all kena lakukan partial differentiation. This is partial differentiation. Okay, so dengan andaian you sudah mahir melakukan penyelesaian menggunakan partial differentiation. So kita akan differentiate satu-satu. Alright, differentiatekan z terhadap x. Alright, do z over do x. So differentiatekan terhadap x, z yang ini, di mana dalam z ini ada variable x dan juga variable y. Okay, so ianya merujuk kepada, alright, z ini sekarang dalam function of x and y. Ada dua variable yang terlibat, x dan juga y. So saya akan differentiatekan satu-satu. 3x square tolak do over do x. Differentiatekan terhadap x terlebih dahulu, nanti kita differentiatekan terhadap y. Alright, so bila kita differentiatekan terhadap x, di sini kita hanya nak differentiatekan terhadap x. Maksud dia sekarang y kita akan jadikan sebagai constant. Bila constant bermaksud y yang ini nanti akan menjadi pendarab sahaja. Okay, differentiatekan x, variable x kita akan dapat dekat sini 6x tolak differentiatekan x, jadikan y sebagai constant, differentiatekan x kita akan dapat 1 darabkan dengan constant y kita akan dapat y. Okay, sama juga case yang berlaku kalau kita differentiatekan z terhadap y. Alright, do over do y juga kita pecahkan, tolak do over do y, y x. Okay,
differentiatekan y. Ada tak y dalam ni? Tak ada. So kalau tak ada, this one is 0. Differentiatekan y. Okay, x remain constant. Differentiatekan y sekarang, dia akan jadi 1, darabkan dengan constant x, kita akan dapat x. Alright. Jangan lupa dia adalah negatif. Okay, so do z over do x dan do z over do y, kita dah dapat jawapan. Okay, delta x dan delta y merujuk kepada satu perubahan kecil yang berlaku. Okay, apakah perubahan dia? Yang ini. Daripada koordinat x1, y1 berubah ke ini koordinat asal ya, initial koordinat, berubah ke satu koordinat lain iaitu x2, y2, dan ini merupakan koordinat yang terakhir. So, bagaimana cara kita buat? Okay, kita tengok perubahan kecil yang berlaku. Okay, so apa yang kita buat dekat sini nanti adalah untuk delta x, alright, kita akan tolakkan nilai akhir bagi delta x. Untuk delta x, tolakkan nilai akhir bagi x dengan initial bagi koordinat x. So you all akan dapat dekat sini adalah 0.01. Untuk perubahan kecil pada y iaitu delta y, nilai akhir bagi y iaitu 1.98, tolakkan dengan initial value untuk y, koordinat y iaitu 2.00. By then you akan dapat perubahan kecil sebanyak negatif 0.02. So sekarang do z over do x dah ada, do z over do y juga sudah ada, delta x sudah ada, delta y juga sudah ada. Diulang sekali lagi, delta x dan delta y merujuk kepada perubahan kecil yang berlaku daripada nilai asal ke nilai yang terakhir, tidak semestinya koordinat. Okay, so thus apa yang kita dapat dekat sini adalah, alright, you boleh gunakan delta z untuk jawapan, dz juga gunakan delta z, ataupun you boleh gunakan dz, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Alright, so katakan kita ikut yang soalan, kita gunakan dz. Dz is equal to delta z do z over do x, delta x campur do z over do y, delta y. Alright, rumusnya ini. So apa yang kita dapat dekat sini adalah, okay, masukkan nilai do z over do x iaitu 6x tolakkan dengan y. Alright, delta x, alright, campurkan dengan, masukkan nilai do z over do y iaitu negatif x, okay, delta y, delta y. Alright, so kemudian kalau you perhatikan pada persamaan ini, kita ada x, kita ada y, kita ada x. Masukkan nilai x dan juga nilai y ke dalam persamaan yang ini. Alright, pada jawapan dia untuk do z. Apakah nilai x dan y yang kita nak cari? Untuk yang ini, berapakah nilai x? Apakah nilai x dan apakah nilai y yang kita nak gunakan? Alright, so sentiasa gunakan nilai x dan juga nilai y, okay, yang merujuk kepada initial value bagi x dan juga y, x1 dan juga y1. Jangan gunakan nilai yang terakhir, gunakan nilai yang asal. So masukkan ke dalam persamaan. Nilai asal bagi x dalam soalan adalah 1. Nilai asal bagi y, this one, this is 1 and this is 2. 2. Alright, saya buat yang ini dulu. Campur nilai asal bagi x adalah 1. Alright, so kemudian barulah kita masukkan nilai delta x iaitu 0.01
dan juga nilai bagi delta Y yaitu negatif 0.02. Dan sekarang you all boleh selesaikan. Alright, tekan calculator. So suppose you akan dapat dz adalah 0.06.